Apex Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini merupakan satu video yang istimewa. Sebab apa? Sebab ada muka saya? Tidak. Muka saya tidak istimewa. Cuma apa yang istimewa adalah dalam video hari ini saya akan lawan menentang pemain-pemain yang mempunyai rating 1000 ke bawah di Lichess. Dan time saya main tu saya akan berceritalah tentang apa yang saya fikir dan apa saya nak buat dan sebagainya. Selepas kita dah selesai main semua, kita akan buat rumusan. Kita akan bincangkan apakah kesalahan, apakah kelemahan-kelemahan yang sentiasa pemain-pemain macam ini lakukan. Dan saya juga akan bagi tahu apakah yang perlu dibuat oleh pencatur-pencatur bawah 1000 rating di Lichess ni, yang perlu buat untuk menjadi lebih bagus. Okey, kita tak nak buang masa, let's go. Baik, jadi saya akan mainkan sebanyak 5 game. Cuma kat sini saya tak akan mainkan rapid dan classical. Sepatutnya kita main rapid dan classical ataupun classical sebabnya dia lagi bagus. Kita boleh fikir lagi panjang, lagi bagus. Tapi saya takut memakan masa yang sangat panjang. Jadi dalam video-video macam ni saya akan cuba mainkan Blitz 3 minit tambah 2 saat sahaja. Kepada pemain yang nak meningkat naik, tolong jangan main Blitz ataupun bullet. Jangan sesekali main time control yang masanya sedikit. Kalau nak meningkat, main yang banyak. Rapid boleh, classical lagi bagus. Okey? Untuk video ini, saya akan main rapid. Rapid pula, saya akan main Blitz 3 minit tambah 2 saat. Jangan tiru. Okey, let's go. Jom kita start. Kita cari pemain ataupun penentang kita yang pertama. Okey, kita dah dapat dekat sini. Mayan Shani. Okay, kalau korang perasan, saya gerakkan dulu. Kalau korang perasan, rating saya sangat rendah kat sini, iaitu 792. Sudah semestinya ini bukan rating sebenar saya. Saya rendahkan rating semata-mata untuk buat video macam ni. Dan saya pun akan turunkan sikit level main saya supaya korang semua lebih faham lah, supaya pemain-pemain yang mempunyai rating 1000 ke bawah di Lichess ni lebih faham apa yang saya nak bagi tahu. Kalau saya main dengan ilmu yang tinggi sikit, mungkin korang jadi tak faham. Okey, jadi kat sini kita akan buat benda biasa. Okey, kedua pemain buka pawn dekat tengah macam biasa. Knight dia keluar nak makan pawn macam biasa. Jadi kita kawal dengan knight. Okey, ini adalah benda biasalah yang level begini mainkan. Okey, knight keluar, tak ada masalah. Saya keluarkan bishop kat sini. Baik, satu benda penting untuk pemain-pemain beginner bawah 1000 lah, rating bawah 1000. Develop your pieces. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sekejap, saya tengah berfikir. Maksudnya ialah keluarkan buah sebanyak mungkin lah. Kita tengah berperang, kita nak berperang. Jadi keluarkan buah sebanyak mungkin. Okey, adakah saya nak mainkan sesuatu yang okey, tak ada. Saya tak akan mainkan opening yang pelik. Opening yang biasa saja, basic saja. Nak yang pelik-pelik, mungkin kalau ada permintaan kita akan buat yang atas 1000 lah selepas itu. Okey, kenapa ni knight dia masuk? Kita kena tengok setiap kali lawan buat gerakan, kita kena fikir dia nak pergi mana ni, ada apa-apa ke dia nak buat dan sebagainya lah. Okey, tak ada apa-apa, jadi saya halau dulu bishop yang ni. Terlalu ramai orang masuk kawasan kita tak berapa nak suka sangat. Okey, saya serang lagi dia punya bishop. Bishop dia mungkin akan undur ke belakang. Oh, okey, baik. Ini merupakan satu gerakan yang kurang bagus. Sebab apa? Sebab dia halang pawn dia daripada keluar. Jadi pawn dia nanti ni mungkin akan ada masalah. Bila pawn ni tak boleh keluar, bishop ni pun tersekat. Jadi kurang sikit lah. Itu gerakan yang kurang bagus sedikit. Okey, saya keluarkan knight dekat sini. Kalau dia makan, saya akan makan dengan queen saya. Macam saya cakap adalah bagus untuk kita cuba keluarkan sebanyak mungkin. Tengok knight saya, semua bishop saya dah keluar. Dia punya bishop tak keluar lagi. Sebab apa? Sebab tadilah. Sebab dia pergi letak bishop dia kat depan pawn ni. Jadi ini memberi masalah, bishop dia tak boleh nak keluar. Okey, ini satu lagi move yang tidak bagus untuk beginner. Sebab apa? Sebab ini kubu king. Okey, ini kubu king. King nak tidur, nak rehat, nak makan, mandi, semualah kat situ. Tiba-tiba kita pergi buka. Jadi ini sedikit tak bagus. Tiba-tiba king tu terkejut. Kenapa buka kubu aku ni? Aku nak rehat pun tak dapat.
Jadi ini mungkin akan memberi masalah. Jadi bila kita tengok kubu yang sudah pecah macam ni, mungkin kita boleh cubalah untuk buat sesuatu. Okey, kat sini dia mainkan pawn tolak ke depan. Satu gerakan yang bagus bagi saya dalam rating macam ni, sebab dia nak pergi ke depan untuk cuba hancurkan kita punya kubu ni. Jadi kita buka ruang untuk perangkatkan kita punya bishop. Saya dah confused dah. Main sambil cakap ni susah. Okey, dia ni main sedikit agresif bagi saya. Okey, ini adalah move yang kurang bagus sebab dia benarkan rook saya untuk terbuka kat situ. Bila rook kita dah terbuka macam ni, kita kena cuba cari jalan macam mana untuk tolong rook tu. Jadi kat sini saya nampak saya punya queen boleh jadi function sikit lah kalau dia boleh datang ke diagonal sebelah sini. Mungkin ada masalah kat situ. Okey, kita tengok. Kita cuba untuk datang ke sini. Kalau dia nak defend, dia kena alihkan knight ni lah untuk queen dia cuba defend macam tu. Dan kita kena fikir kita nak buat apa kalau itu berlaku lah. Okey. Okey, baik. Jadi kat sini dia tak fikir kenapa queen saya pergi kat sini. Setiap move kita kena fikir. Kat sini mungkinlah dia cuba untuk defend macam ni. Selepas queen saya check, dia cuba untuk masuk dan duduk macam ni. Alamak, saya punya masa tak banyak sangat. Saya tak perasan. Okey, kita check dulu. Satu. Saya lupa kita main bliss. Okey, baik. Ini free rupanya. Aduh, saya dah confused. Okey, tapi tak apa. Kita cuba untuk masuk buat checkmate macam ni lah. Macam yang saya cakap tadi. Okey, sepatutnya saya makan saja knight tadi. Tapi saya pun tertengok masa, dah confused. Lupa pula boleh makan free. Okey. Alright, kan sekarang kat sini kita dapat tengok kalau korang dah tahu kita nak masuk checkmate, kita kena pastikan itu tak jadi checkmate. Tapi dia pergi lari kat sini, ni tak merubah apa-apa. Saya masih lagi boleh checkmate. Dia punya king tak boleh lari. Okey, saya undur sikit lah tadi. Sepatutnya untuk memudahkan dia letak knight kat sini. Ini adalah satu blunder lah, kesilapan yang besar. Sepatutnya saya makan saja, ngap lah. Dah benda free, kita makan lah kalau tak ada masalah kan. Tapi kat sini saya hilang fokus, tengok masa banyak sangat. Saya pergi check. Ini pun bagus jugalah sebab kita nak pergi buat checkmate lah. Okey, baik. Selesai pemain yang pertama. Okey, pemain yang pertama, kalau kita tengok kat sini, dia blunder lah. Dia tak fikir kita boleh checkmate lagi kat sini kan. Okey, macam mana ni? Kita cari new opponent boleh? Okay, let's go. 3 minit tambah 2 saat macam biasa. Saya rasa saya kena fokus sikit dekat game. Kalau tak fokus, saya lupa saya nak buat apa. Benda free pun saya tak perasan. Okey, ini ramai orang main macam ni. Dia punya tujuan adalah untuk makan pawn dan juga dia nak keluar bishop nanti. Sambil-sambil untuk cuba untuk checkmate kita lah. Ini tak ada masalah. Kita kawal dulu pawn tu. Okey, sebenarnya move ni tak bagus. Tidak disarankan untuk pemain-pemain beginner. Sebab apa? Okey, ini lagi tak bagus. Kalau keluar queen lepas tu keluar bishop, itu dah tak disarankan. Ini keluar queen lepas tu pergi bagi free pula queen ni. Dia tak nampak ni queen saya sedang duduk kat sini, nak makan. Jadi sebelum gerak, pastikan tengok dulu petak tu ada bahaya ke tidak. Ini memang mencari maut lah. Kat sini dah orang sedekah bagi queen free, saya makan je lah. Terima kasih. Dapat queen tak pasal-pasal 9 point tu. Mungkin dia akan resign. Okey, opponent saya overdraw kat sini. Sudah semestinya saya tak nak lah. Sebab sudah semestinya saya tak nak saya dapat queen. Takkan saya nak draw. Tak logik betul. Okey, jadi saya pangkah. Sorry, saya tengah buat video. Mungkin kalau saya tak buat video, saya bagi draw. Okey, dia cakap please pula dah. Macam mana ni guys? Adakah kita nak bagi atau alamak, ni bukan okey lah, kita accept lah. Kita accept undur. Biasa kita tak accept, tapi kita accept lah untuk video ni. Dia siap cakap please. Okey lah, kita bagi dia undur. Dah bagi undur tak cakap thank you pula. Ada orang macam ni. Ini dia panggil kacang lupa. Dah lah tak cakap thank you, cuba untuk checkmate kita pula.
Nak kena budak macam ni. Okey, tak apa. Baik, tengok kat sini queen dia nak makan. Kita kena fikir kenapa bishop dia keluar sini. Maksudnya dia nak sokong, dia nak tolong queen ni untuk buat checkmate dekat F7. Jadi kat sini kita kena kawal lah F7 Ada banyak cara, boleh tolak pawn, boleh pergi queen kat sini, boleh pergi queen kat sini. Saya nak buat cara yang biasa sahaja, yang pemain beginner suka buat kawal je macam ni, tak ada masalah. Dia tak boleh makan tak ada masalah. Okey. Queen ni kenapa tak bagus keluar awal? Sebab queen kita biasa keluar selepas knight dan bishop semua dah keluar lah. Kalau keluar awal-awal tak ada apa-apa sebenarnya yang dapat makin tak bagus adalah. Okey, kat sini dia keluar knight. Adakah dia nak datang mana-mana? Tak ada masalah. Jadi saya keluar knight sambil halau dia punya queen. Ini kalau dia tak lari, saya makan free, saya tak bagi take back dah. Tak ada maaf bagimu. Okey. Ini satu lagi move yang tak bagus dia buat. Dia makan pawn, dia tak kira. Korang kalau nak makan apa-apa, korang kena kira makan. Okey, saya akan makan dengan queen, bishop dia makan balik, saya akan makan balik dengan king. Jadi saya untung dapat bishop. Okey, dia dapat pawn saja. Jadi saya makan je kat sini. Ini adalah move yang tidak bagus. Okey, ini adalah move yang tidak bagus. Guna serkerem, kau kalau minta take back kena kau. Okey, saya makan saja. Tengok, saya dah dapat kelebihan 2 point. Jadi kepada beginner, tolong kira sebelum makan apa-apa, tolong kira. Okey, kat sini adakah pawn ini free? Adakah pawn ini free? Okey, biasanya saya tak adalah tamak tak adalah tamak sangat, tapi sebab saya lawan dengan beginner bawah 1000 rating ke bawah, jadi saya akan buat benda-benda yang basic sajalah, yang biasa. Okey, ini pun satu lagi move dia. Dia untuk pemain Gunesser ni, saya perhati kat sini, dia tak fikir adakah tempat tu bahaya ke tak. Kat sini bahaya anakku, ada knight kat sini. Jadi saya makan je lah, terima kasih sekali lagi. No take back. Ada take back lagi, saya tak bagi dah. Nehi, adakah dia dari India? Saya tak tahu. Okey, dia nak makan pawn, tak ada masalah. Knight saya sudah mengawal pawn tersebut. Saya kat sini, saya keluar bishop. Okey, keluarkan buah. Keluarkan buah. Buah kita nak pergi berperang. Saya suka keluar, kena letak dekat tempat aktif. Tengok, bila kita letak tempat aktif, kita mengawal banyak sangat petak. Dan kat sini, sekali lagi, dia letak kat tempat yang buat kita nak makan free. Ini 5 point, rook 5 point. So kita makan je lah, bishop 3 point, kita dah dapat untung. Kita dah dapat untung kat sini, sangat banyak, sangat happy. Okey, saya nak keluar bishop ni pula. Okey, nak pergi menyerang, cuba serang. Okey, dia tolak. Sekali lagi, dia tolak ni kenapa kena fikir. Jangan fikir pasal pawn ni je. No, fikir juga yang buah belakang dia. Oh, dia nak makan knight kita. Tapi sekali lagi dia tak perasan pawn dia free. Kita makan sekali lagi. Terima kasih. Banyaknya makan. Gemuklah macam ni. Dia tolak nak makan knight. Okey, so kita larilah. Lari ke tempat yang aktif ataupun yang tak ada bahaya. Okey, tolak pawn lagi. Kita tolak lagi pawn. Sebab apa? Sebab saya nak angkat knight saya pergi masuk lagi ke tempat, ke tengah ni, dan cuba untuk kan dah kena ni, cuba untuk makan dia punya rook. Rook ni, kalau saya angkat sini, dia makan knight, tak ada masalah. Okey, saya bagi je knight, saya nak makan rook. Rook dia sudah terperangkap. Inilah masalah bila kita tak keluar knight ataupun bishop. Rook kita dan buah lain mungkin tak boleh nak aktif lah. Sini mungkin dia terfikir, dia nak makan ni, makan rook, rugi. Dan kat sini sudah semestinya ada satu taktik yang kita panggil fork lah. Kita serang rook pun serang, bishop pun kita serang juga. Jadi dua-dua akan matilah. Kat sini saya memang nak makan rook lah. Dah dia tak boleh nak lari rook, kita makan rook lah. Okay, kita makan saja, tak ada masalah. Knight boleh keluar sebab ni petak putih, dia punya bishop petak hitam. No problem. Okay, knight dia keluar, dia nak pergi mana? Mungkin dia nak pergi ke sini. Jadi kita alang-alang keluar, alang-alang mengawal lah diagonal itu. Nampak Alang-alang. Okey, ke mana dia nak pergi? Dia nak pergi check. Adakah itu memberi masalah kepada kita? Saya tak rasa masalah. Satu check je, tak ada apa-apa. Jadi kita ambil rook, mungkin untuk masuk dan buat masalah dekat dia lah. Okey, pawn ni free, tak ada masalah. Okey, dia check macam saya cakap. Dia nak makan bishop lagi, saya suka sebab saya dah buah dah banyak. Bila buah banyak, kita
cuba untuk tukar buah. Okey, kat sini mungkin dia nak cari draw lah, dia nak check macam tu. Jadi saya lari ke tempat yang dia tak ada check padan muka, tak boleh check. Okey, kalau dia makan pawn kat sini, saya nak tutup. Saya nak tutup dan cuba perangkap. Okey, dia datang kat situ, tak ada masalah. Apa yang dia nak buat ni? Tengok. Sekali lagi dia bagi free, saya makan lagi. Thank you. Dia tak nak take back ke? Okey, saya masuk. Cuba nak masuk rook. Kat sini dia boleh datang naik ke C5 . Ini tempat yang okey, tempat yang bagus sebab dia boleh makan pawn dan sebagainya. Dan ada apa tu? Ada fork kat situ tapi fork yang tidak berjaya lah. Okey, saya cuba check lagi. Saya cuba mencari checkmate sebenarnya. Ada ke tak? Saya rasa sikit lagi kot. Kita kena tengok dalam berapa step . Jadi kat sini rook di 7 rank ni sangat-sangat kuat lah. Sebab kat sini dia boleh lari kat situ je. Dan satu saja gerakan rook ni jangan pergi rook ni. Pergi rook ni dan ini adalah checkmate lah. Okey, ini adalah checkmate. Okey. Dia ni dah lah offer draw kan. Lepas tu suruh minta take back pula. Dia terima tapi dia tak cakap terima kasih pula. Lepas tu dia cuba nak checkmate kita pula. Memang banyak kesalahan dia ni. Memang banyak kesalahan. Apa benda tu? WAG, I don't know. Okay. Kita pergi ke opponent yang seterusnya. Sudah 2 orang. Jadi seorang. Ada 3 lagi. 3 lagi. Okay. Kita start dengan yang biasa. Kita tolak pawn depan king. Ini ramai yang main macam ni sebab apa? Sebab kita macam biasalah. Kita nak keluar bishop, nak keluar knight dan sebagainya. Okay. Macam mana ni? Sarukan Fatih. Sarukan Fatih. Tak ada ni. Dia tiba-tiba left the game. Tak apa, kita tunggu. Kita tunggu sampai habis masa. Kalau tak ada. Still tak ada. Okay, tak apa. Kita cari new opponent ya. Opponent baru. Okay. Saya tolak di depan king macam biasa. Ini macam mana ni? Tak ada juga ke? Ini online. Alright, okay, dia buat gerakan. Okay, gerakan yang jarang dimainkan di peringkat beginner. Mungkin dia nak keluar bishop kat sini ataupun kat sini kalau boleh. Okay, tak ada masalah. Saya main benda biasa. Okay, kita dah kawal, so no problem. Kita boleh tolak saja pun. Saya tolak supaya dua-dua bishop saya ni boleh keluar dengan cepat. Sekali lagi, dia ni suka main style macam ni. Tak ada masalah. Saya keluarkan kedua-dua knight saya kat situ. Dan saya sudah mengawal semuanya. Okey. Kat sini nampak saya punya bishop kat sini menyerang kat situ. Jadi saya nak cuba serang macam ni lah. Saya nak tengok, saya nak test macam mana pemain beginner cuba untuk defend kat sini. Kita nak cuba tengok boleh ke dia cuba defend kat sini. Untuk defend tolak sajalah. Saya nak makan kat sini Knight nak makan kat sini, nak makan queen, nak makan rook. Okey, itu adalah satu gerakan yang salah sebab dia buat tak tahu je dengan saya punya ancaman. Okey, kalau saya makan dengan knight saya ni akan membuat serangan bercabang dua lah, fork Dan saya confirm akan dapat rook free. Selepas queen dia lari, saya akan makan rook free. Tapi kat sini, apa yang saya nampak ialah mungkin saya boleh makan dengan bishop check dan selepas itu gerakkan saya punya queen untuk buat sesuatu macam ni. Adakah ini lagi bagus? Nak makan dengan bishop ke nak makan dengan apa tu nama dia? Queen. Saya rasa saya nak makan dengan bishop. Saya bagi check dulu supaya king dia gerak. Okey. Kalau saya keluar queen kat sini, nanti mungkin dia akan tutup dengan knight. Jadi kat sini saya larikan dulu bishop. Boleh ke? Okeylah, saya gerak queen dulu. Ada bahaya ke? Saya tak rasa ada bahaya Okey. Idea saya ialah saya nak angkat bishop lah. Saya nak angkat bishop dan buat check kat sini. Okey. Dan sekali lagi dalam untuk game ni dia tak fikirkan kenapa saya keluarkan queen dekat sini Jadi sepatutnya kena fikirlah tujuannya apa dong? Kenapa keluar queen kat situ dong? Alright. Kat sini saya nak buat apa ni? Saya ada boleh angkat sini, saya boleh makan pawn kat sini.
Saya angkat bishop kat sini je lah. Sekejap. Kena berfikir. Saya tak suka berfikir sebenarnya. Sebab berfikir mengambil masa. Okay lah, keluar sini lah. Saya nak ambil bishop, nak ambil rook je lah. Mungkin ada checkmate, tapi saya malas nak pakai masa yang banyak. Nak bercakap lagi, nak main lagi, saya rasa tak sempat. Okay, keluar macam tu, dia tak boleh nak makan pun sebab dia akan makan macam ni. Saya makan yang ni dulu sambil serang dia punya rook. Okay, dan saya larikan dulu yang ni, tak ada masalah. Ini kalau dia makan ni, saya akan tolak sini sebab saya nak nak makan bishop. Okay, kat sini dia tak makan knight saya. Jadi bila tak makan knight, saya boleh masuk kat sini, serang dia punya queen, serang dia punya rook. Saya nak makan rook lah kat sini, kan? Rook. Saya nak makan rook kat sini. Dia punya king ni bahaya. Okay, dia makan tu. Saya makan dengan knight. Sebab apa? Sebab nak bawa lagi knight ni. Saya nak bawa seorang lagi. Ini saya nak tolak je. Sebab sekarang ni dia punya bishop tak boleh bergerak. Sebab kalau dia bergerak ada open check. Jadi saya nak, okay, ini lagi teruk sebab bila dia tolak kat sini, knight dia punya bishop dah free lah. Jadi saya makan sajalah. Makan. Dan saya makan balik. Saya dapat lebih kat situ. Saya dapat lebih kat situ. Banyak ni free. Okay, ini pun free. Dan ini pun free. Tapi kat sini saya nampak yang ini pun free. Dan lagi bagus sebab saya boleh bawa satu lagi bishop. Dan saya boleh ancam checkmate ni. Ada ancaman checkmate, queen datang kat sini. Macam mana dia nak defend? Mari kita tengok. Mari kita tengok siapa yang kena. Dia akan, okay, sekali lagi pemain ini pun sama. Junior Exorcist ni pun sama. Dia tak fikir kenapa bishop saya datang. Dia ingat saya makan sekadar untuk makan. Tidak. Korang pun jangan macam tu. Jangan makan sekadar makan. Makan biar ada tujuan. Kat sini saya nak checkmate. Dia tak perasan ini adalah menang. Okay, baik. Itu game yang ketiga. Let's go. Kita seterusnya game yang keempat. Okay, tolak pawn. Semua main macam ni. Standard. Di level macam ni, ramai yang main macam tu lah. Saya main macam biasa. Kita kawal pawn tu. Okay, ini dia punya idea. Nak datang kat sini nanti. Sekarang tak boleh lagi sebab ada queen. Jadi kita keluar je. Develop macam biasa. Okay, sekarang dia dah boleh datang sebab dia punya bishop dah kawal. Okay, kali ni apa orang kata, bagus sikit lah daripada pemain-pemain yang lain. Dia ada sesuatu yang dia nak buat. Okay, okay. Dia punya, okay, baik. Dia punya rating rapid dah 1000 Maksudnya kat sini mungkin ini bukan ratingnya yang sebenar. Saya tak tahu. Nak buat apa kat sini? Saya castling, boleh? Baik, kita dapat tengok putih ni main dengan bagus lah sebab dia keluarkan buah dia dan dia cuba untuk castling. Dekat sini dia mungkin cuba nak tolak pawn ni. Jadi saya buka ruang untuk saya balik terus. Senang. Okay, kita balik terus ke pangkal jalan. Okay, bishop saya ni saya nak letak kat sini sebenarnya untuk kita buat pin kat situ. Kita tak bagi dia punya apa ni, dia punya knight bergerak. Saya nak keluarkan bishop kat sini. Ini sebenarnya adalah move yang tak bagus untuk makan dengan rook, tapi saya makan sajalah dengan rook sebab saya nak pergi bishop kat sini dan nak pergi knight kat sini lah. Okay, saya cuba untuk mainkan level-level biasa saja, tidak pergi terlalu mendalam. Okay, kat sini saya boleh masuk bishop dan buat ancaman terhadap dia punya queen kalau knight dia diangkat. Ini kita panggil pin. Ini kita panggil pin. Okay, kat sini bila dia tolak kat sini, dia nak makan bishop, tapi saya boleh tambah lagi serangan dekat dia punya queen dan juga dekat dia punya knight. Dan kat sini dia ada masalah sikit. Kita tengok queen dia pergi ke mana. Kita tengok queen dia pergi ke mana. Kalau dia salah pergi ke depan, kita boleh makan. Okay.
Saya baru nak tengok dia punya queen pergi ke mana, tiba-tiba dia tak pergi ke mana-mana pula. Sekali lagi player ataupun pemain nombor 4 ni dia tak fikir kenapa knight saya datang kat sini. Knight saya tak datang untuk bersia-sia sahaja, tidak. Knight saya nak makan queen. Bukan saya saja datang nak bercuti-cuti sekolah ke tak nak makan queen kat situ. Okey, sekarang queen dah free. Ini kalau dia minta take back saya tak bagi dah takut jadi macam tadi. Okey, tak ada take back. Okey. No problem. Ini free, pawn free. Okey, kita boleh makan dan kita boleh cuba untuk bawa kita punya queen dan cuba buat sesuatu lah dekat dia punya king. Sudah semestinya tak boleh lagi sebab ada knight kat situ. Jadi kena kena buat benda-benda lain dululah. Okey, saya nampak kat sini rook dia nak pergi mana tu? Mungkin dia nak tolak pawn. Tak ada masalah. Saya cuba untuk bebaskan rook. Saya nampak rook saya macam tersepit tak buat kerja. Jadi kalau dia makan, saya makan dengan rook dan cuba untuk aktifkan rook. Okey, bagus. Budak ini adalah bijak Dia tidak mahu membuka apa-apa ruang supaya saya tidak boleh buat apa-apalah. Kat sini saya cuba lagi buka. Dia tak nak buka, saya buka. Dia tak nak buka, kita akan buka. Okey. Tengok ruang dah ada untuk saya punya apa ni? Saya punya rook kat sini. Jadi bila dah ada ruang, kita masuk sajalah. Saya dah kawal diagonal lagi. Apa nama dia ni? File. Saya dah kawal file kat situ. Okey, ke mana knight ni nak pergi? Ke mana? Tak ada apa-apa masalah. Jadi mungkin itu move yang kurang bagus lah. Bila tak ada tujuan, itu move yang kurang bagus. Okey, ke mana saya nak letak queen saya ni? Saya letak kat sini. Saya nak pergi double dan cuba untuk masuk lah. Saya boleh je masuk terus tadi, tapi double pun okey, tak ada masalah pun. Okey, dia tolak pawn. Nak makan ke tidak? Tidak perlu sebab ada knight, dah ada pawn. Tak ada masalah. Kalau dia nak tukar buah pun saya suka untuk tukar buah lah. Sebab saya dah lebih. Saya dapat queen. Kot. Jadi saya tukar je lah. Dia makan, saya akan makan lagi. Dan kalau dia tukar knight ni, knight dia dah tak ada, mungkin saya cuba untuk serang kat sini lah. Okey, sekali lagi dia tak fikir kenapa knight masuk sini. Knight masuk sini bukan saja nak tukar, saya nak makan bishop dia juga. Tapi dia pun ada idea dia yang bagus lah, di mana dia nak dia nak cuba makan pawn ni dan cuba buat fork. Cuma kat sini dia dapat rook dan pawn. Saya akan dapat dia punya bishop dan dia punya knight kat sini Jadi saya rasa saya makan je lah. Okay, dan saya lari queen. Dia makan ni, saya akan makan dengan rook. Sambil-sambil saya mengawal file tu, tak ada masalah. Kat sini kita masih lagi mempunyai kelebihan Saya nak tukar buah sebab buah saya dah lebih. So kalau buah lebih, tukar je. Buah lebih kita tukar sahaja. Okey, saya masukkan knight kat sini. Buka untuk saya makan knight dia sebenarnya. Okey, dia tak perasan. Thank you. Sekali lagi kena fikir kenapa, apakah tujuan orang duk buka situ, buka sini. Ni sekali lagi saya nak makan yang ni pula saya suka makan. Saya suka makan. Perlu ke makan sekarang? Saya alihkan dulu rook. Okey, Saya nak makan yang ni kalau boleh, ataupun yang ini kalau boleh. Memang dua-dua tu akan makan. Saya utamakan yang ni sebab kalau saya makan pawn ni, pawn saya ni akan lepas. Okey, saya makan yang ni. Saya nak tengok rook dia pergi mana. Kalau rook dia pergi kat sini, saya makan je. Sebab saya dah lebih buah. Sebab saya dah mempunyai buah yang sangat banyak. Jadi saya makan je. Okey, rook dia tak pergi pula. Saya cuba untuk buat sesuatu lah dekat dia punya king. Kalau dia tak nak pergi situ, tak ada masalah. Dia pergi. Jadi dia pergi. Kita cari dulu ada checkmate tak? Ada checkmate ke tidak? Tidak. Jadi saya makan je lah. Saya nak main sim. Mungkin dia terlepas ni. Dia nak makan queen tapi terlepas. Tapi tak apa, sama je. Kalau dia makan queen, saya makan balik rook. Saya dah lebih. Ada rook, ada knight. Saya makan pawn dia, settle. Saya boleh naik, settle. Senang, simple.
Baik, jadi itu adalah yang keempat tak silap saya. Okey, kita pergi yang terakhir pula Yang terakhir iaitu yang kelima. Let's go. Okey, macam biasa kita tolak pawn depan king. Ini apa yang dibuat oleh pemain biasa level 1000 ke bawah. Okey, kita keluar knight untuk makan pawn. Okey, dia pun nak makan pawn kita, jadi kita kawal dulu. Tak perlu main pelik-pelik. Kita keluar bishop dengan idea yang biasa, kita nak pergi knight dan nak makan kat sini. Okey, sekarang ini kalau kita pergi knight kat sini, dia akan castling. Kita tak sempat makan, tak bagus. Jadi tak payah buat benda pelik. Okey, tak payah buat benda pelik. Kita develop macam biasalah. Okey. Ini pun sama player ni dia terus gerak. Tadi knight dia buat apa? Cuba fikir. Tadi knight dia kawal pawn ni kan. Sekarang dah dia tak kawal pawn ni, adakah kita boleh makan free? Jangan gopoh, fikir dulu, boleh makan free ke tak? Kalau boleh makan free, kita makan je lah. Dan kita ancam ni kita ancam nak makan pawn ni pula. Jadi dia kena castling kat sini lah saya rasa. Dan lepas dia castling tu, mungkin kita pun boleh castling. Main macam biasa lah, tak ada apa-apa ancaman, kita main macam biasa. Ataupun kita develop dulu, keluar dulu kita punya bishop. Kat sini dia tergamam ni, dia terkejut. Alamak, dia kata free ni. Okey, kenapa dia tolak kat sini? Dia cuba untuk defend, tak bagi saya knight saya makan. Tapi ini defend yang salah lah. Sepatut dia castling sahaja. Tapi kenapa dia bagi free? Dia bagi free, kita nak ngap ke tidak? Ngap je lah kan. Orang bagi free, orang bagi free, kita makan sahaja. Dengan syarat tidak bahaya lah. Saya tak nampak apa-apa bahaya, sebab tu saya makan. Kalau bahaya saya tak makan kan. Takkan bahaya nak makan. Jangan makan. Fikir dulu. Apa yang saya perasan, level macam ni dia tak fikir. Dia terus gerak sahaja dan tak fikir apa yang kita nak buat. Okey, dia makan, saya makan dengan bishop. Nak makan sini juga, nak makan situ lagi. Alamak, dia kata banyak betul makanan. Banyak betul ancaman ni. Okey, sekarang ini boleh ke saya makan dia punya pawn kat sini sambil serang dia punya queen? Okey, saya makan dengan bishop sebab sambil-sambil selamatkan. Tak ada masalah, kita dah untung banyak. Nanti queen nak datang pun boleh. Saya tak nak main pelik-pelik sangat. Okay, saya dah confused ni. Nak buat apa ya? Boleh ke kalau saya perlu ke saya larikan bishop ni untuk pergi queen? Saya sedang fikir tolak pawn C3 untuk halau knight dia. Bila knight dia lari, kita boleh pergi queen ke sini macam yang kita buat dalam game first tadi, tak silap saya. Ke game second macam tu lah. Adakah itu bagus? Mungkin. Saya malas nak fikir, jadi saya tolak sahaja. Okey. Kalau dia gerak queen ke sini, mungkin saya makan sahaja. Baik. Okey. Okey, yang ini dia cuba nak makan knight untuk hilangkan ni. Jadi bishop saya pun akan mati. Cumanya saya makan je kat sini dulu. Sebab kalau dia makan, saya boleh makan juga macam ni. Tak ada masalah sangat kan. Okey, sini saya pergi queen dulu. Saya pergi queen dulu untuk saya buka bishop saya. Saya nak buka dan cuba untuk buat checkmate. Jadi kat sini dia kena tutup dengan bishop dia, ataupun dia kena tukar queen. Okey, kat sini dia tak perasan apa yang saya nak buat. Okey, kita cuba cari ada checkmate ke tidak. Okey, saya alihkan budak ni. Saya alih check, dia lari dan saya nak masuk check lagi. Lepas tu dia akan lari ke sini. Oh, tak ada masa. Ataupun dia boleh tutup macam ni. Tapi tak apa, sebab saya nak
bishop saya juga. Okey, kat sini saya rasa saya ada check ya. Check kat sini betul. Lepas tu saya nak bawa lagi saya punya bishop kat sini. Check lagi. Oh, masa saya tak banyak sangat, jadi saya tak boleh nak fikir lama-lama apa nama ni? Boleh ke saya makan dekat sini? Betul ke tu? Oh, nampak macam okey. Saya main gerak je. Okey, kat sini saya nak makan rook dan saya nak makan kat sini sebenarnya. Dan kita ada ancaman fork kat situ. Check sambil nak makan queen. So dia kena makan saya punya queen. Itu adalah taktik yang cantik tadi. Dan kat sini rook pun free juga. Saya makan semua. Saya makan semua. Sebab masa tak banyak, jadi saya pun nak berfikir pun nak jimat-jimat sikit. Okey. Kita cuba checkmate macam ni. Dan ini adalah checkmate lah. Okay. Kalau tengok kat sini, dia punya kesilapan tadi macam biasa. Dia terlalu banyak bagi free lah. Okay. Baik. Jadi saya rasa berdasarkan apa yang kita mainkan dalam 5 game ni, saya rasa semua pemain yang saya lawan hari ni, 5 player ni, semuanya membuat kesalahan yang sama, iaitu apa? Iaitu bagi free, ataupun bahasa caturnya kita panggil blunder. Blunder tu maksud dia bukan negara Belanda kena pergi sana, tak. Itu blunder, itu negara. Ini BLUNDER. Maksudnya membuat satu kesilapan yang besar, dan antaranya ialah bagi makan buah free. Tak kisahlah pon ke naik ke apa-apa buah, jangan bagi free. Sepatutnya fikir dahulu. Jadi kepada pemain-pemain yang mempunyai rating 1000 ke bawah di Lichess, kalau korang nak meningkat naik, nak menjadi pencatur yang lebih bagus, pertama sekali mainlah time control ataupun masa yang panjang lah. Jangan main bliss, jangan main bullet. Main classical yang lebih bagus, ataupun rapid kalau tak sempat. Main classical ataupun rapid, dan gunakan masa yang panjang tu untuk fikir. Fikir apa? Fikir kalau bawa kat sini free ke tak? Kalau pergi kat sini free ke tak? Orang datang ke sini, kenapa dia gerak kat sini? Dia nak makan apa-apa ke? Ada benda dia nak makan ke? Pakai masa dengan betul. Cuba buat macam tu, main lama-lama, fikir lama-lama, dan dalam masa beberapa bulan korang akan perasan yang korang akan meningkat. Fikiran korang, daya fikir dan korang punya kiraan tu akan menjadi lebih bagus. Korang dah nampak terus dah. Oh, sini tak free. Oh, sini bagus. Okey, sini tak ada masalah, boleh gerak. Itu apa yang korang buat. Sudah semestinya ada banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Tetapi yang paling besar yang saya nampak dari pemain-pemain yang kita 5 game kita main hari ni untuk bawah 1000 ialah kurangkan ataupun jangan blunder. Jangan bagi free. Jangan ini bukan amal jariah nak bagi free. No, ini main chess. Kita jangan bagi free kalau boleh. Okey, saya rasa itu sahaja. Kalau kata video ini mendapat apa orang kata sambutan yang memuaskan, ada lagi, oh coach buat lagi lah untuk rating 1000 ke atas pula ke kan, 1000 lebih ke dan sebagainya, saya akan buat lah. Okey, untuk kali ini, untuk episod ini, itu sahaja dulu. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.